بني عدي من الضالين
sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'lahu salam ya habib salam alaika salawatuna fahtafat minul budur ya imam al-qiblatain marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban jalla musaidi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini,
Pihak majlis ingin menjemput dan mempersilakan Imam Surau Arayan JP3 Ustaz Zulkifli bin Mustafa untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ya Allah, ya Tuhan, di hari yang barakah ini kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami seluruhnya. Lantaran itu, ya Allah, jadikanlah kami semua seorang sebagai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa dan yang berilmu, serta berakhlak mulia yang ampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kami juga memohon restu dan rahmat-Mu. Engkau memperteguhkan perpaduan kami, Engkau menjamin rezeki kami, Engkau memberi kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azillal mu'tadin az-zalimin wa dammir a'da'ak. Untuk acara seterusnya, kita menjemput yang berbahagia Tuan Pengerusi Surau Arayan JP3 Tuan Haji Mukhalis bin Haji Muhammad Yatim untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa baitihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan Ustaz Al-Fadil Ustaz Ismail Ali yang didatangkan khas jemputan bagi sesi ceramah sempena dengan Maulud Nabi pada tahun ini. Yang saya kasihi Tuan Penyelaras Majlis pada malam ini, Tuan Haji Azhar Ahmad yang telah berusaha bertukus lumus bersama AJK-AJK-nya, Tuan Setiausaha Tuan Haji Hisham Wagiman, sama dengan mereka-mereka yang sama-sama menjalankan aktiviti pada hari ini daripada pagi tadi. Tahniah pada pemenang-pemenang, tuan-tuan haji yang datangnya dari seluruh kawasan JP2, JP8 dan Setia 12. Seterusnya tuan-tuan Bilal, hajah-hajah dan mereka-mereka yang terbuka hatinya, dibuka hatinya untuk hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sama-sama kita memeriahkan malam majlis Maulidur Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini telah diberi satu, saya rasa sangat suka hati, suka cita kita, kerana majlis yang diadakan pada hari ini merupakan satu perkara yang happening, yang ramai yang hadir. Anak-anak begitu gembira, ya, kerana dapat menjalankan ataupun bersama-sama untuk beraktiviti di surau ini. Dan bagi mereka yang menang tadi, kita ucapkan tahniah. Sementara yang kalah tu, saya katakan lagi sekali, mereka adalah pemenang kepada ibu bapa mereka. Alhamdulillah, ya. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan, malahan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada penderma-penderma, mereka-mereka yang telah menginfak bersempena dengan majlis ni. Saya tak tahu nak, alhamdulillah pada Irfan bistro yang nak minum kat bistro Irfan. Macu Kitchen, chicken in the kitchen, Macu Kitchen, Tahang, yang sama-sama kita menjalankan urusan pembersihan gotong royong. Mereka bagi pihak Helwa, sama ada yang menderma dari segi wang ringgit, harta benda dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang infak ini
mendapat keberkatan, keselamatan serta mendapat rezeki yang bertambah-tambah kelak insya-Allah. Satu perkara lagi, majlis ni tak akan berjalan dengan baik sekiranya tidak ada kerjasama daripada semua pihak. Dan saya dapati hari ini kerjasama amat erat, amat baik daripada semua kalangan, sama ada daripada AJK maupun daripada adik-adik, sehingga kepada mereka-mereka yang saya rasa saya tak pernah lihat pun ada datang untuk sama-sama memberi dan menghulurkan tangan bagi menjayakan majlis pada malam ini. Itu yang sangat-sangat saya bersyukur. Ukhuwah ini amat kuat, alhamdulillah. Mudah-mudahan ukhuwah ini diteruskan sehingga pada bila-bila masa. Tengoklah pada apa yang ada fizikalnya surau ini. Saya dan AJK berharap dan bertekad untuk menjadikan surau ini sebagai satu hub, sebagai surau yang dapat menjalankan perkara yang sepatutnya dijalankan oleh surau, oleh pihak surau. Yang apa yang kita jalankan aktiviti itu, harap semua dapat hadirlah, sama-sama dapat hadir. Dan saya bercadang setiap bulan kita adakan pada malam Jumaat Qiyamul Lail. Kita minta terutamanya anak-anak yang nak ambil peribadatan SPM, mereka semua sekali lah, dia lelaki. Kita hadir di sini, kita mula daripada lepas maghrib isyak sehingga besok subuh maghrib sampai subuh Jumaat. Mudah-mudahan kita boleh merealisasikan majlis Qiyamul Lail itu nanti, insya-Allah. Dan seterusnya saya rasa saya tak perlulah kita nak cakap banyak-banyak, mana yang dah makan tu nanti cepat ngantuk. Jadi hari ni dah seronok jalan tadi kan, bergerak. Dah lama kita tak bergerak, berpeluh juga. Tapi alhamdulillah ustaz pun okey, sama-sama kita dengan kompang seronok. Alhamdulillah boleh mendatangkan satu semangat untuk menaikkan syiar Islam itu sendiri. Baik, sebelum saya akhiri ucapan saya ingin berkongsi sebuah hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yang mana maksudnya tidaklah seseorang itu digelar al-wasil, yakni penyambung silaturahim, apabila dia bersifat al-mukafi, iaitu orang-orang yang menyambung silaturahim jika saudaranya menyambungnya dan memutusnya apabila mereka memutuskannya. Dan akan tetapi al-wasil itu ialah seorang yang apabila terputus silaturahim, beliau segera menyambungkannya. Yang ini kita nak jadi. Kita nak menyambung silaturahim, kita nak mempereratkan ukhuwah antara Islam. Sebab bila kita bersatu, kita kuat. Dan ketahuilah bahawa Islam agama yang mementingkan hubungan silaturahim. Antara bentuk-bentuk silaturahim itu tadi, sifat kasih sayang, maaf-memaafkan antara satu sama lain, saling memberi, mewujudkan perpaduan, kedamaian dan hubungan baik antara manusia dan juga makhluk-makhluk lain, serta menderma dengan apa saja yang mampu. Dengan itu mudah-mudahan kita mendapat berkatan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Saya dengan ini sekali lagi mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuan Ustaz Al-Fadil Ustaz Ismail Mat Ali yang sama-sama hari ini untuk berkongsi ilmu. Mudah-mudahan kita semua balik dengan berbekalkan ilmu itu nanti, insya-Allah. Dengan itu saya sudahi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis yang kita tunggu-tunggu, majlis yang kita nanti-nantikan, ceramah Mailul Rasul yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Ismail bin Mat Ali. Beliau merupakan pengarah urusan akademik Mutawif Sdn Bhd, syarikat dalam kumpulan Johor Corporation, lepasan Universiti Al-Azhar Mesir dan jurusan Syariah Undang-Undang. Pemegang tauliah, mengajar dan sarahan agama dari Majlis Agama Islam Negeri Johor.
pembimbing ibadah haji untuk tabung haji. Beliau juga mutawif haji dan umrah. Dengan itu saya menjemput yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Ismail bin Ali untuk memberikan ceramah Manhaj Rasul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma, wahai Tuhan, ilaikal mustaka, kepada Engkaulah kami mengadu hal. Wa bikal musta'an, kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Wa alaikat tuklan, kepada Engkaulah kami bertawakal. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Engkau yang maha hebat. Amma ba'd. Saudara pengacara majlis, pengerusi dan ahli-ahli jabatan kuasa Surau Ar-Rayyan JP3, pengerusi dan ahli-ahli jabatan kuasa sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fadhil Tuan Imam, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Ar-Rayyan merupakan salah satu pintu di syurga yang tidak akan memasuki melalui pintu ini melainkan orang-orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Ustaz suka ceramah selepas makan, sebab nanti apabila Ustaz ceramah belum habis cakap lagi, jemaah dah anggap faham Ustaz. Yang fahamnya Ustaz. Jadi pengerusi dah bisi Ustaz setengah jam ya. Ustaz tumpukan ceramah pada malam ini ialah tanda-tanda kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah sampai di Kuba pada pagi Isnin 8 Rabiul Awal, disambut meriah sebagaimana kita tadi berselawat marhaban. Begitulah sambutan yang dilakukan oleh para sahabat apabila mereka mengetahui Rasulullah terlepas daripada kepungan Quraisy. Para sahabat keluar pergi ke padang pasir sejauh yang mereka mampu menunggu kedatangan Rasulullah. Panas terik, mereka balik naik pokok tama, tengok keliling, Rasulullah tidak ada. Mereka masuk ke dalam rumah. Hari kedua pagi-pagi lagi mereka keluar ke padang pasir sejauh yang mereka mampu, panas terik, tak tahan, balik naik pokok tama, tengok keliling, Rasulullah tak ada, masuk ke dalam rumah. Pada hari ketiga, seorang Yahudi nampak Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu dia bagi tahu kepada para sahabat, saya nampak 2 orang yang sedang menuju ke sini. Barangkali itulah atuk kamu yang kamu tunggu-tunggu. Sahabat naik pokok tama, tengok betul Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu mereka keluar ramai-ramai, seorang jadi leader, kemudian yang lain ikut belakang, sambut Rasulullah dengan marhaban. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina
ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada' sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung kuat-kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan sambung, itu dipanggil ulang. Sambung dia anta ghausuna jami'a ya mujammal ittiba' kun syafi'an ya habibi yauma hasyrin wajtima'. Itu baru sambung. Yang tadi tu ulang. Malah anak tak faham soalan periksa. Ini salah satu kesan makan dahulu. Rasulullah duduk 4 hari di Quba, hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Rasulullah bergerak ke Yasrib, difardukan solat Jumaat. Rasulullah melakukan solat Jumaat yang pertama di kawasan Tanah Lapang, yang sekarang ini dibina sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Jum'ah di Madinah. Rasulullah sampai di Yasrib, unta Rasulullah yang bernama Al-Qaswa Barakat melakukan satu pusingan. Rasulullah kata inilah masjidku. Kemudian dia barakat melutut di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah duduk 7 bulan di rumah Abu Ayyub sehingga selesai pembinaan masjid, dan rumah Rasulullah attach dengan Masjid Nabawi. Tahun pertama tidak berlaku apa-apa. Tahun kedua pada pagi Jumaat 17 hari bulan Ramadan berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Tentera Islam berjumlah 313 orang, tentera Quraisy berjumlah 1000 orang. Final peperangan, tentera Quraisy terbunuh 70 orang, 70 ditawan, 14 tentera Islam mati syahid. Pada tahun ketiga Hijrah berlaku peperangan Uhud. Quraisy datang dengan 3000 angkatan tentera untuk membalas dendam kekalahan mereka di dalam peperangan Badar. Tentera Islam berjumlah 700 orang. Pusingan pertama tentera Islam menang, pusingan kedua tentera Islam kalah, pusingan ketiga besoknya Rasulullah kejar tentera Quraisy. Quraisy lari balik ke Mekah, tentera Islam menang pada pusingan yang ketiga. Pada tahun kelima Hijrah, Quraisy datang dengan 10.000 angkatan tentera. 6.000 daripada Bani Ghatafan, 4.000 daripada Quraisy diketuai oleh Abu Sufyan, datang mengepung negara Islam Madinah selama 15 hari 15 malam. Rasulullah menggali parit sekeliling Madinah, menerima pandangan daripada Salman Al-Farisi. Selepas 15 hari kepungan, pada 1 hari bulan Syawal, Allah bagi kemenangan kepada tentera Islam. Sebab itu kita sambut 1 Syawal, kita sebut peristiwa ini. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Pada tahun ke-8 Hijrah, pada 10 hari bulan Ramadan, Rasulullah keluar dengan 10.000 angkatan tentera menuju ke Mekah untuk melakukan pembukaan kota Mekah. Pada 17 hari bulan Ramadan, Rasulullah masuk Mekah di dalam keadaan aman. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq
la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Sesungguhnya Allah telah membenarkan mimpi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu akan masuk kota Mekah di dalam keadaan aman. Selepas daripada itu turunlah surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas, kamu akan tengok manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong, berduyung-duyung masuk Islam. Fasabbih, bertasbihlah kamu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kamu banyak-banyak. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Apabila turun ayat ini, para sahabat melompat-lompat gembira. Kenapa? Sebab Allah cerita Rasulullah dah menang pembukaan kota Mekah. Allah suruh bertasbih banyak-banyak. Tetapi kibaris sahabat, sahabat yang hebat-hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Abbas, dan ramai lagi menangis. Menangis sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab mereka dah baca sejarah Nabi-Nabi sebelum daripada ini. Apabila seseorang Nabi itu diberi kemenangan oleh Allah, bermakna tamat tugas. Apabila tamat tugas, apa makna selepas daripadanya? Tidak lain dan tidak bukan melainkan kewafatan. Sebab itu kalau kita baca tafsir yang dikalang oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa surah An-Nasr merupakan na'yullah, ucapan selamat tinggal Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah balik ke Madinah pada tahun ke-10 kenabian, pada tahun ke-10 selepas hijrah. Rasulullah balik ke Mekah untuk melakukan Hajjatul Wada. Semasa wukuf di Padang Arafat, di atas Jabal Rahmah, Rasulullah memberi khutbah. Antara pesan Rasulullah yang pertama, la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab berbanding dengan yang bukan Arab kecuali siapa yang lebih bertakwa kepada Allah. Tidak ada kelebihan orang Jawa berbanding dengan Bugis, berbanding dengan Boyan, melainkan siapa yang lebih bertakwa. Yang kedua, Rasulullah berpesan, istausu bin nisa. Aku berpesan kepada kamu supaya berbuat baik kepada kaum wanita, kerana mereka itu dihalalkan kepada kamu farajnya bi kalimatillah, dengan kalimah Allah. Kemudian turunlah ayat yang terakhir di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, al-yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa terhadap agama kamu. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kamu kepada aku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redalah Islam menjadi agama kamu. Turun sahaja ayat ini, sekali lagi Abu Bakar dan sahabat-sahabat menangis. Lalu ditanya kepada Abu Bakar, kenapa kamu menangis ya Abu Bakar? Abu Bakar kata, tidak ada selepas daripada kesempurnaan melainkan kekurangan. Rasulullah pesan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima
kitab Allah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana engkau berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bergerak daripada Arafat pergi ke Muzdalifah, kemudian esoknya pergi ke Mina, melontar di Jamratul Aqabah. Sekali lagi Rasulullah berpesan, khuzu anni manasikakum, kamu ambillah cara-cara melaksanakan ibadah haji daripadaku. La'alli la alqakum ba'da amikum haza, barangkali kamu tidak akan menemuiku lagi selepas daripada tahun ini. Rasulullah balik ke Madinah. Rasulullah sering kali menziarahi perkuburan Al-Baqi'. Dikebumikan 10,000 para sahabat bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul Surau Ar-Rayyan. Ustaz bagi diskaun 9,995. Bagi tahu kepada ustaz malam ni 5 orang sahaja yang dikebumikan di perkuburan Al-Baqi'. 1, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib tidak ada di perkuburan Al-Baqi', dia berada di perkuburan syuhada Uhud, di Bukit Uhud. 1, boleh tanya orang sebelah, inilah satu-satu soalan yang boleh meniru. 1, Uthman bin Affan. Ya, kubur dia di tengah-tengah sekali, paling besar. Itulah kubur Sayyidina Uthman. 1, 2, ni kalau tunggu ni siapa subuh ni? Di antara yang dikebumikan di situ ialah Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sa'ad bin Abi Waqqas yang buka negara Cina. Jadi ramai yang dikebumikan di situ. Rasulullah datang bagi salam, dan Rasulullah bagi berita gembira kepada ahli kubur. Cuba tengok salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, antum salafuna wa nahnu bil asar. Assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera wahai ahli kubur. Antumul awwalun wa nahnu lahikun, kamu pergi dahulu, kami akan menyusul kemudian. Bukannya kamu pergi dahulu, aku tak mati-mati. Salam ni ada 3. Pertama, salam yang wajib dijawab. Salam ustaz masa mula ceramah tadi wajib dijawab. Yang kedua, salam yang tidak wajib dijawab. Salam tu imam rakaat keempat sembahyang isyak tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pula yang sebelah, Waalaikumsalam Pak Imam. Wajib tidak dijawab. Dan yang ketiga, salam yang kita tak nak dia jawab, iaitulah salam kepada ahli kubur. Pergi ke Johor Bahru, lalu ke kubur Mahmudiah, kemudian bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Lepas tu ada suara yang kenal pula tu, Datuk Imam Mahat pula tu. Dia tanya, ada jalan lain tak nak balik ke JP 3? Jauh sikit pun tak apa, janji jangan lalu ke kubur. Rasulullah menghantar Mu'az bin Jabal pergi ke Yaman. Rasulullah iringi Mu'az. Rasulullah kata, ya Mu'az, la'alli la alqakum ba'da amikum haza, barangkali kamu tidak akan menemuiku lagi selepas daripada ini. Barangkali engkau datang, ini masjidku, ini kuburku. Lalu
Muaz bin Jabal pun melakukan wada, ucapan selamat tinggal sungguh-sungguh, tangisan pilu. Dia yakin bahawa dia tidak akan menemui Rasulullah lagi selepas daripada hari itu. Bagaimana permulaan Rasulullah sakit? Pada suatu hari Rasulullah pergi ke perkuburan Al-Baqi mengiringi jenazah seorang sahabat. Selepas selesai pengebumian sahabat, Rasulullah balik ke rumah. Di dalam perjalanan tiba-tiba sahaja Rasulullah pening kepala, diikuti dengan kepanasan makin kuat sehingga terasa panasnya pada serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sakit, ada riwayat kata 13 hari, ada kata 14 hari. Rasulullah berusaha untuk pergi solat berjemaah selama 11 hari. Setelah 5 hari sebelum wafat, ketika solat maghrib, Rasulullah menjadi imam kepada para sahabat. Apabila solat isyak, Rasulullah terjaga. Rasulullah tanya, adakah orang ramai telah menunaikan solat isyak? Aisyah kata belum. Dia menunggu kamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mandi dan ambil wudu. Cuba nak bangun, jatuh. Bangun kali kedua, rebah. Bangun kali ketiga, rebah dan pengsan. Barulah Rasulullah menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 waktu, sehinggalah pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal, ketika Abu Bakar bersiap sedia bersama-sama dengan para sahabat menunaikan solat subuh, tiba-tiba Rasulullah menarik langsir. Kemudian Rasulullah tengok kepada para sahabat dan Rasulullah tersenyum. Abu Bakar undur daripada tempat imam, masuk saf dengan anggapan bahawa Rasulullah akan keluar. Dan hampir-hampir para sahabat terfitnah, lambat solat subuh kerana gembira melihat Rasulullah sudah sihat. Rupa-rupanya itulah kali terakhir mereka melihat wajah Nabi. Rasulullah memberi isyarat kepada Abu Bakar supaya meneruskan solatnya bersama-sama dengan para sahabat. Apabila matahari makin tinggi pada waktu duha, Rasulullah makin sakit. Rasulullah panggil isteri-isterinya. Rasulullah panggil Fatimah Az-Zahra. Rasulullah panggil cucunya Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah berkata, ya Aisyah, sakitnya kesan racun yang aku punya semasa di Khaybar dahulu, ketika mana seorang wanita Yahudi meletakkan racun yang banyak pada peha seekor kambing yang dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Rasulullah memanggil Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah, telah diwahyukan kepadaku tak berapa lama lagi aku akan wafat. Lalu Fatimah menangis. Rasulullah pun tepuk, ya Fatimah, jangan engkau menangis. Engkaulah orang yang pertama di kalangan kaum keluargaku yang akan mengikut jejak langkahku. Lalu Fatimah gembira. Sekejap lagi teringat Rasulullah nak wafat, dia menangis pula. Menangis. Rasulullah tepuk, ya Fatimah, jangan engkau menangis. Engkaulah penghulu wanita di dalam syurga. Fatimah gembira. Sekejap lagi teringat
Rasulullah nak wafat, dia menangis lagi. Lalu Rasulullah kata, ya Fatimah, jangan engkau menangis, engkaulah orang yang kedua masuk syurga. Fatimah tanya, siapa yang pertama ya Rasulullah? Ustaz pun tanya malam ni, siapa yang pertama masuk syurga? Satu, Khadijah bintah Khuwailid. Itulah jawapan yang salah. Cepat. Aisyah radhiyallahu anha, isteri paling muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawapan yang Ustaz tunggu-tunggu, yang juga salah. Siapa? Maryam Al-Azra Al-Batul, mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, jawapan yang salah. Nampaknya sungguh juga berhenti kita ni. Rasulullah kata, kamu pergi jumpa Fulanah binti Fulan. Selepas Rasulullah wafat, Fatimah pergi. Dia jumpa dengan seorang wanita yang dikenali dengan nama ataupun gelaran Muti'ah, seorang yang taat kepada suaminya. Kenapa dia yang pertama? Sebab dialah yang menarik kenderaan yang dinaiki oleh Fatimah, maka dia masuk nombor 1, Fatimah nombor 2. Rasulullah makin sakit. Rasulullah berada di dalam sakaratul maut. Pada ketika itu Fatimah berkata, ya Abata, alangkah baiknya sakitmu itu ditanggung olehku. Rasulullah kata, ya Fatimah, tidak ada sakit lagi kepada ayahmu selepas daripada hari ini. Rasulullah panggil isteri-isterinya dan Rasulullah berpesan dengan kebaikan. Rasulullah panggil Fatimah dan berpesan kebaikan kepadanya. Rasulullah panggil Hasan dan Husain, cium Hasan dan Husain dan berpesan kebaikan kepadanya. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Lalu Fatimah pun pergi buka. Siapa kamu? Seseorang yang mahu menemui Rasulullah. Minta maaf, Rasulullah berada di dalam keadaan sakit. Boleh tak kamu datang kemudian? Fatimah pun tutup pintu, datang jumpa Rasulullah. Rasulullah pun tanya, siapa yang datang itu ya Fatimah? Seseorang yang mahu menemuimu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, ya Fatimah, itulah dia malaikat Israel yang datang untuk mencabut nyawa ayahmu. Rasulullah berada di rangkulan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Allah kurniakan kepadaku beberapa kelebihan. Pertama, Rasulullah wafat di dalam rumahku pada giliranku. Yang kedua, Rasulullah SAW wafat di atas ribaku. Dan yang keempat, Rasulullah SAW wafat bercantumnya ailiuku dengan ailiu Nabi SAW. Apabila Abdurrahman datang bawa kayu sugi, Rasulullah tengok kepada Abdurrahman. Aisyah faham bahawa Rasulullah mahu bersugi. Lalu diambil kayu sugi. Aisyah cuba untuk menyugi Rasulullah, tetapi kayu sugi itu keras. Lalu dimamahnya, dihancurkan, dilembutkan, dan Aisyah menyugi Rasulullah dengan sebaik-baik sugian. Selepas disugi, datanglah malaikat Israel menyeru roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu di dalam keadaan kamu redha kepada Allah dan Allah redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Aisyah menceritakan tiba-tiba tangan Rasulullah terkulai dan mata Rasulullah mengiringi ruhnya yang keluar daripada jasadnya. Maka menangislah seluruh keluarga Nabi, menangislah umat Islam, menangislah penduduk Madinah, dan ada di kalangan para sahabat yang tak boleh terima hakikat bahawa Rasulullah sudah wafat. Umar bin Al-Khattab menghunuskan pedangnya. Siapa yang cakap Nabi Muhammad sudah wafat, aku akan pancung tengkok dia. Nabi Muhammad tidak wafat. Nabi Muhammad seperti Nabi Musa, pergi bertemu dengan Tuhannya selama 40 hari di Bukit Tur Sina, kemudian kembali semula menemui kaumnya, kaum Bani Israel. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar tidak ada di Madinah. Abu Bakar berada di luar daripada Madinah. Abu Bakar bergegas pulang, masuk ke dalam bilik Aisyah. Dia buka penutup muka Nabi, lalu dia pun istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sudah wafat. Lalu dia tutup muka Nabi, dia masuk ke dalam masjid, dia panggil penduduk Madinah, panggil umat Islam. Lalu Abu Bakar memberi ucapan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesiapa yang sembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullah, sesiapa yang sembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Abu Bakar membaca ayat suci Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasulun, kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, sebagaimana rasul-rasul sebelum daripada ini. Afa immata, apakah jika sekiranya Nabi Muhammad itu mati, au kutilan, ataupun dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, tengkuk-tengkuk kamu akan berpaling, kamu menjadi murtad. Wa man yanqalib ala aqibai, siapa yang tengkuk dia berpaling, falan yadurrallaha syai'a, dia tidak boleh memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Apabila Abu Bakar membaca ayat tersebut, tahulah seluruh umat Islam bahawa Rasulullah benar-benar sudah wafat. Menangis keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis penduduk Madinah, menangis seluruh umat Islam. Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah melihat hari yang paling ceria, paling gembira, melainkan pada hari Rasulullah sampai di Yasrib. Dan aku tidak pernah melihat hari yang paling sedih, paling suram, paling pelik, melainkan hari ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat
ketika berumur 63 tahun 4 hari, ketika kita menyambut tahun hijrah 1446 hijrah, tolak 10 tahun Rasulullah hidup di Madinah, bermakna Rasulullah telah pun wafat 1436 tahun yang lalu, duduk di dalam kubur alam barzakh, sedangkan umur di atas muka bumi hanyalah 63 tahun 4 hari. Mengajar kepada kita bahawa kehidupan yang sebenar, kehidupan yang lebih lama adalah kehidupan akhirat berbanding dengan kehidupan dunia. Marilah sempena kita menyambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bertekad dan berazam untuk melakukan penghijrahan daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, daripada keadaan yang sudah baik kepada keadaan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Jadi cukup sekali itu untuk pada malam ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Aminkan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fil Iraq. Allahumma ansuril mujahidin fi Lubnan. Allahumma ansuril mujahidin fil Yaman. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami yang hadir pada malam ini kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat nanti, diberi keselamatan daripada segala mara bahaya, sama ada kami menyedarinya ataupun kami tidak menyedarinya. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami yang hadir ini berada di dalam keadaan berdosa, melainkan Engkau cucuri rahmat-Mu, Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Janganlah Engkau biarkan kami ini berada di dalam keadaan berpenyakit, melainkan Engkau cucuri rahmat-Mu, Engkau sembuhkan segala penyakit-penyakit yang dialami oleh kami ya Allah. Penyakit kencing manis ya Allah, penyakit darah tinggi ya Allah, penyakit jantung ya Allah, penyakit gout ya Allah, sakit lutut ya Allah, orak saraf ya Allah, mata kelabu ya Allah, penyakit barah ya Allah, atau apa sahaja penyakit yang kami sedari ataupun kami tidak menyedarinya, kami doakan kepadamu dengan berkat Bismillah syifa, Bismillahil syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil muafi, Bismillahil lazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kami doakan kepadamu ya Allah dengan berkat selawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami doakan kepadamu ya Allah dengan berkat ayat syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya Allah, kurniakanlah kepada sesiapa yang telah menyumbang RM1, akal fikirannya dan tenaganya bagi menjayakan program sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Surau Ar-Rayyan GP3 malam ini
dikurniakan kepadanya rezeki yang murah ya Allah, diberi keselamatan daripada segala mara bahaya, diberi kejayaan yang cemerlang kepada anak-anaknya, sama ada dalam peperiksaan pada tahun ini ataupun peperiksaan di masa-masa yang akan datang. Kami doakan kepadamu ya Allah, sebagaimana doa yang didoakan oleh Nabi-Mu kepada Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Moga-moga Allah berkati apa yang didermakan, apa yang disumbangkan. Moga-moga Allah berkati apa yang masih tinggal, yang dijadikan wang simpanan dan modal perniagaan. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran surau Ar-Rayyan JP3 malam ini termasuk di dalam perjumpaan dan perhimpunan yang diberi keberkatan dan kerahmatan oleh-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini sebagai perpisahan yang terselamat, perpisahan yang terjaga, perpisahan yang terkawal daripada kami melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kasih juga kepada Tuan Bendahari kerana sudi menyempurnakan penyampaian cerdah hati tadi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah berakhir sudah majlis sambutan Maulid Rasul Surau Ar-Rayyan JP3 pada tahun ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya mewakili dari pengurusi surau dan ahli jawatan kuasa surau ingin meminta ampun dan maaf sekiranya sepanjang majlis ini jika ada kekurangan dan jika ada kesalahan yang tidak disengajakan. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang terlibat, yang sama-sama menjayakan, memberi sumbangan dalam majlis kita hari ini. Tak kiralah sumbangan itu diberikan berbentuk wang ringgit ataupun bahan mentah ataupun tenaga. Tak lupa juga kepada warga penduduk Islam yang berada sekitar Khairah Surau Ar-Rayyan yang sudi hadir untuk gotong royong dan hadir bagi memeriahkan majlis pada malam ini. Terima kasih kerana sudi hadir. Dan tak lupa juga kepada barisan ahli jawatan kuasa pelaksanaan majlis sambutan Maulid Rasul 2024. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah memberi menambah kebaikan yang banyak kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kejayaan manusia yang sebenar adalah dalam agama. Sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika manusia ambil agama dalam kehidupan mereka, mereka akan berjaya. Janganlah kita bertangguh-tangguh dalam membuat kebaikan dan rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Memperbanyakkanlah beristighfar dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carilah apa-apa perkara yang boleh mendatangkan keuntungan kita untuk membawa menuju ke alam akhirat nanti. Kuatkan iman, tingkatkan amal. Manusia yang cerdik ialah mereka yang mengingati mati. Semoga menjadi orang yang bijak. Semoga kita, isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, keluarga kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Saya akhiri ucapan saya dengan ayat Sayyiduna fid dunya fauzuna fil akhirah, yang artinya kebahagiaan kami di dunia, keberuntungan kami di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.